Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Ishimran bin Ahmad Safwan selaku Ketua Kumpulan bersama 3 orang rakan saya iaitu Fakhruddin bin Ibrahim, Muhammad Adam bin Muhammad Rasdi dan juga Imran Amin bin Muhammad Yusof. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk laporan kami iaitu kepercayaan setiap kaum tentang alam selepas kematian. Untuk pengenalan, kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia di muka bumi adalah nikmat sementara yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Oleh itu, setiap manusia perlulah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Alam selepas kematian pula merupakan komponen penting yang harus dianuti dan dipercayai oleh semua kaum mengikut agama dan kebudayaan mereka masing-masing. Tapi maksud alam selepas kematian juga berbeza-beza mengikut kaum dan kepercayaan mereka. Tetapi sebelum itu, kita perlulah mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kematian. Mengikut Imam Al-Ghazali, kematian merupakan perubahan di mana roh yang berkuasa penuh ke atas jasad telah kehilangan keupayaannya. Bagi bangsa Melayu yang beragama Islam, mereka percaya bahawa alam selepas kematian dipanggil alam barzah. Menurut tokoh yang bernama Al-Jurjani, dalam bukunya Al-Ta'rifat berkata, alam barzah adalah kata nama yang bermaksud sesuatu atau penghalang antara dua perkara, iaitu dimensi yang akan memisahkan di antara dunia manusia dan juga dunia roh. Bangsa Cina pula yang merupakan bangsa kedua terbesar di Malaysia mempunyai 3 kepercayaan iaitu Buddha, Taoisme dan Confucianisme. Bagi bangsa Cina yang menganut agama Buddha, kematian dapat diertikan dengan terlepasnya segala penderitaan di muka bumi. Bukan itu sahaja, menurut Fajar Nur Cahyo, kematian yang ditakdirkan ini juga berkait rapat dengan karma atau sebab dan akibat. Alam selepas kematian bagi penganut agama Buddha ialah fasa bagi kelahiran semula atau dipanggil dengan punarbawa. Bagi bangsa Cina yang menganut agama Taoisme, mereka menganggap kematian dan kehidupan merupakan sebuah sistem yang harmoni dalam kosmologi. Bangsa Cina yang menganut agama Taoisme juga menggunakan konsep dualisme kosmik di mana segala sesuatu berada dalam keseimbangan yang berlawanan. Sedangkan untuk bangsa Cina yang menganut agama Confucianisme, ajaran mereka lebih cenderung kepada kehidupan sosial manusia sesama manusia. Bagi bangsa India pula, iaitu bangsa yang ketiga terbesar di Malaysia, majoritinya menganut agama Hindu dan agama Hindu menggunakan konsep pralaya bagi menunjukkan kiamat. Dan agama Hindu juga membahagikan dunia kepada 3, iaitu Burloka atau alam nyata, Buah Loka iaitu alam tengah dan Swahloka iaitu alam syurga. Semua roh yang tinggal di Buah Loka akan dihidupkan kembali dan diberikan tubuh jasmani sesuai dengan statusnya masing-masing. Agama Hindu juga mengamalkan konsep yang sama dengan agama Buddha iaitu kelahiran semula. Dan konsep yang dipakai ialah Punarbhava Tattva. Seterusnya, Punarbhava Tattva ialah satu proses di mana setiap makhluk akan dibangkitkan semula sehinggalah ia mencapai moksha. Jadi saya akan terangkan tentang penyata masalah. Di Malaysia terdapat pelbagai agama. Ini kerana Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum, contohnya Melayu, Cina dan India.
Jadi setiap kaum ni dia berbeza agama. Contohnya Melayu beragama Islam, Cina beragama Kristian dan India beragama Buddha contohnya. Disebabkan itu, terdapat pelbagai kepercayaan berkaitan alam selepas mati mengikut kepercayaan agama masing-masing. Jadi masalah dia ialah terdapat perdebatan antara kaum tentang kepercayaan kehidupan selepas mati disebabkan kepercayaan yang berbeza antara agama. Ini berpunca daripada kepercayaan bagi agama masing-masing. Untuk persoalan kajian yang timbul daripada laporan kami ialah apakah yang dimaksudkan dengan alam atau dunia selepas kematian? Yang kedua, bagaimanakah kita sebagai kaum yang lain mengambil iktibar atau pengajaran tentang proses yang berlaku semasa menuju ke alam kematian? Dan yang terakhir ialah sejauh manakah kajian ini dapat meningkatkan lagi keharmonian dalam kalangan masyarakat Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fakhruddin bin Ibrahim, nombor matrik 422-100-3681. InsyaAllah saya akan menyambung tentang objektif serta kepentingan kajian. Jadi objektif kajian ini adalah merupakan matlamat yang khusus lebih daripada satu tujuan. Melalui persoalan, kajian dapatlah kita simpulkan bahawasanya objektif kajian yang pertama untuk memahami pandangan serta keyakinan mengikut kaum-kaum yang lain berkaitan dengan alam selepas kematian. Hal ini kerana kehidupan masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum pada suatu tempat, maka wajar untuk kita memahami konsep yang diyakini oleh suatu kaum agar lebih berpandangan terbuka dalam sesuatu isu yang melibatkan kaum. Dan yang kedua adalah kajian ini juga dapat menghasilkan individu tanpa mengira mana-mana kaum maupun agama bagi mengambil ikhtibar serta pengajaran tentang proses yang berlaku semasa menuju ke alam kematian mengikut agama-agama lain yang ada di Malaysia ini. Hal ini kerana untuk memantapkan jiwa seseorang serta itikad dalam beribadah semasa kehidupan. Dan yang ketiga adalah hasil kajian ini juga dapat menghasilkan individu yang saling hormat menghormati antara kaum walaupun berbeza pandangan serta kepercayaan. Saling hormat menghormati dapat membantu banyak perkara termasuklah dalam aspek pekerjaan, juga merangkumi kerjasama dalam sesuatu bidang dalam kehidupan seharian yang melibatkan dalam kehidupan, khususnya kehidupan kejiranan. Dan seterusnya adalah kita pergi kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini merupakan antara perkara yang penting dalam sesebuah kajian. Kepentingan kajian dapat memberi pelbagai manfaat terhadap mana-mana pihak, bukan sahaja kepada pihak pengkaji, malah kepada masyarakat awam. Untuk mendapatkan sesuatu kepentingan terhadap suatu kajian, penelitian yang khusus serta pengetahuan yang tinggi perlu dilaksanakan bagi mencapai kepentingan kajian secara tepat. Di antara kepentingan kajian terhadap individu iaitu dapat menghasilkan individu yang dapat memahami konsep kepercayaan terhadap kaum-kaum yang lain yang ada di Malaysia serta menjadikan ilmu baharu bagi tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, pelajar utamanya dalam universiti cenderung dalam melaksanakan tugasan serta kajian terhadap isu-isu yang semasa yang melibatkan kaum. Oleh kerana itu, kajian ini mungkin dapat membantu serba sedikit dalam penelitian bagi pelajar-pelajar universiti. Seterusnya adalah kepentingan terhadap masyarakat, iaitu dapat memberi kesan yang positif serta mengambil ikhtibar apabila perbezaan kepercayaan agar tidak berlakunya perdebatan maupun perbalahan. Jadi masyarakat yang harmoni serta saling hormat menghormati di antara kaum-kaum ini dapat membina satu komunikasi yang efektif dan juga sebuah tata cara hubungan yang baik. Selain daripada itu, kepentingan terhadap negara iaitu dapat memajukan negara dengan bekerjasama dalam pelbagai aspek perekonomian tanpa mengira kaum. Kehidupan yang harmoni dapat membuka pintu-pintu kejayaan kerana mempunyai sifat dan etika dalam bekerjasama dalam sesuatu urusan walaupun melibatkan pelbagai kaum. Untuk mencapai kemajuan dalam negara, haruslah mempunyai sifat bekerjasama antara kaum agar semua bidang dalam perekonomian dapat dilaksanakan dengan mudah. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah akan disambung oleh pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bagi tinjauan literature daripada Erwin Ardini, iaitu dosen pengampu Dr. Imam Mawardi daripada Universitas Muhammadiyah Magelang,
dengan makalahnya yang bertajuk Perjalanan Hidup Manusia dari Alam Roh hingga Hari Akhirat. Beliau telah menuliskan bahawa alam arwah ialah tempat di mana Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia bagi roh-roh manusia yang berada di alam arwah. Manakala alam rahim, rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim, iaitu 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, iaitu gumpalan darah, dan 40 hari berupa muqdah, iaitu gumpalan daging. Seterusnya ialah alam barzah. Alam barzah pula ialah fasa seterusnya yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri, dan kubur adalah taman dari taman-taman syurga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Kehidupan hari 13 akhir didahului dengan terjadinya kiamat, iaitu hari apabila alam musnah. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, iaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam AS sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Dalam bab ini saya akan menerangkan metodologi kajian ini. Metodologi kajian adalah penting supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Oleh itu, kajian yang dirangka adalah melibatkan reka bentuk kajian, prosedur pengambilan data serta prosedur penganalisisan data. Kaedah kajian. Metodologi kajian ini berbentuk pengumpulan data. Kajian ini telah menggunakan kaedah kuantitatif bertujuan untuk mengumpul data daripada kalangan orang awam. Seterusnya, data dalam kajian ini seperti yang telah diterangkan sudah ini, ia berbentuk data kuantitatif. Data kuantitatif ialah daripada hasil borang soal selidik. Data ini dipungut melalui borang soal selidik. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti persepsi responden terhadap kepercayaan alam selepas kematian, mengenal pasti persepsi responden terhadap alam selepas kematian berkaitan dengan agama, mengenal pasti persepsi responden tentang alam kematian berdasarkan pemikiran sendiri. Borang soal selidik. Borang soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi orang awam terhadap alam selepas kematian. Soal selidik ini dibina berdasarkan hasil pematian daripada kajian lepas. Kandungannya amat ringkas dan tidak membebankan responden untuk menjawab. Soal selidik ini terbagi kepada satu bahagian sahaja tentang alam selepas kematian. Analisis borang soal selidik. Data menunjukkan seramai 41 responden yang ada, seramai 35 responden daripada agama Islam, 4 responden dari agama Buddha dan 2 responden daripada agama Kristian. Data menunjukkan sebanyak 97.6% percaya dengan alam selepas kematian, manakala sebanyak 2.4% tidak percaya alam selepas kematian. Data menunjukkan sebanyak 70.7% bersetuju dengan alam selepas kematian adalah pengakhiran bagi manusia, manakala 29.3% tidak bersetuju dengan alam selepas kematian adalah pengakhiran bagi manusia. Data menunjukkan sebanyak 95.1% bersetuju dengan alam kematian berkait dengan agama, manakala sebanyak 49% tidak bersetuju alam selepas kematian berkait dengan agama. Secara keseluruhannya dalam bab ini telah dijelaskan secara terperinci kaedah metodologi kajian yang digunakan dalam kajian yang melibatkan kaedah kajian, prosedur pengambilan data, instrumen dan penganalisisan data. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulannya, masyarakat haruslah memandang isu kepercayaan setiap kaum tentang alam selepas kematian di Malaysia dengan lebih serius supaya dapat mengelakkan daripada perbalahan antara penganut di Malaysia. Sebab dekat Malaysia ni banyak agama disebabkan rakyatnya yang berbilang kaum. Selain itu, kita juga dapat belajar dan menambah ilmu pengetahuan dengan memahami konsep dan kepercayaan alam selepas kematian penganut-penganut agama yang berada di Malaysia. Pengetahuan dan pemahaman tentang kepercayaan agama lain juga dapat memupuk sikap toleransi antara masyarakat. Ini penting kerana tanpa toleransi antara penganut, ia akan mengakibatkan sesebuah negara itu tidak dapat maju disebabkan masyarakatnya yang tidak
persefahaman, terutamanya di Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan bangsa.